Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak upgrade satu PC lama dengan Windows 11, iaitu Dell Optalex 745. So for sure you akan kata PC ni tak lepas Windows 11. So stiker pun masih lagi Windows XP. Kalau kita dekatkan, yes, Windows XP. Okey, ni adalah SSD yang kita ingin upgrade pada PC Dell Optalex 745. Okey. So 120GB dengan 3 tahun warranty. And then ada orang tanya saya apa brand yang lebih bagus. Kalau dapat pakai Samsung Evo 870 pun jauh lebih baik. Lagi tinggi dan kualiti jauh lebih baik performance yang ada. So ini adalah basing. Mungkin untuk anak saja guna, pakai untuk zaman musim-musim PNP. Okey, so kat sini ada klip. Kita boleh tarik dia dan akan keluar dia punya casing. Alright. Then kita akan buka satu persatu. Okey, next. Yang pertama yang kita nak kena buka ialah kawasan hard disk. Dia ada klip kat sini, tekan. And then dia ada macam slot dia dekat sini. So you kena tarik dia. Dan dekat sini you boleh tarik kedua-dua kabel ni nanti. Okay, kabel ni kita boleh buka kan. So letak tepi dulu. Okay, ada lagi RAM slot. So dekat sini kita akan ada RAM slot. So mungkin kita upgrade. Hopefully that dia ada RAM yang cukup lah. So yang ni pun nak buka, kita boleh tarik pin. Okay, ni pun boleh tarik pin. Nak keluarkan dia, tinggal tarik dan you boleh slidekan dia ke dalam. Okay, ni DVD player dia. Dan you ada tengok ada berapa slot RAM lagi. So saya akan ubah dia kedudukan. Okay, 2GB Okay, size RAM ni ada. So nampak tak? Jelas tak? So 2GB. So kita boleh tambah lagi RAM nanti. Okay, so kita akan upgrade PC ni. First of all kita try dululah install Windows 11 dengan 2GB, tengok apa jadi. Dah lah, PC ni lama, tak lepas pun, tak ada TPM 2.0, tak ada secure boot pun, prosesor lama, dan dia ada 2GB je. Apa-apa pun kita upgrade dulu, dan kita, orang kata kita bantai dulu, dan baru kita akan tahu sama ada boleh atau tak boleh dengan performance 2GB SSD dan juga Windows 11. Okay, so kita ambil kita punya SSD 120 ni, then kita akan masukkan dekat kita punya PC system. So kabel biru kita pasangkan dengan baik, dan juga power circuit pun kita pasangkan balik dengan semula. Proses untuk servis dan sebagainya pun nanti kita buat kemudian. So satu lagi yang kita kena alert ialah permukaan mainboard. Ni dah start nak mengopoh. Apa kita panggil apa? Kalau kita beli barang second hand, buka body, lepas tu check mana kawasan-kawasan ada komponen-komponen yang dah start bengkak dan sebagainya. Okay, so kita check dulu dan baru kita confirm untuk beli sesuatu barang second hand tu. Kalau tidak ni cost repair juga ni tambahan. Sekarang masih boleh hidup lah, tapi in future kita takut dia akan ada isu. Okay, next kita akan masukkan installer Windows 11. Okay, dan kita akan run PC kita macam biasa. Okay, button dia pun dah nak cari belah mana pula ni. Okay, sini. Okay, kita run dan kita tengok dekat screen. Biasa F12. Okay, F12 kita dah setkan dia. So ini sekali lagi ialah Dell Optalex 745 Dell Optalex, kalau tak silap lah. Tak silap sebut nama model .
Okey. Alright. Next, kita akan pilih kepada USB. Sebab kita guna USB pen drive yang dah ready dengan Windows 11. Okey. Enter. Okey. Yang ini dia nak F1 strike ni, biasa kita kena check CMOS lah apa masalah. Tekan F1. Okey, tunggu sebentar. Okey, kita akan install 64-bit Windows 10. Dekat menu memang Windows 10. Tapi saya dah kata ini adalah installation adalah untuk Windows 11. Dekat menu memang Windows 10 sebab kita memang guna Windows 10 sebagai dia punya platform installer. Untuk elakkan 3 perkara iaitu TPM 2.0, checking processor lama, dan satu lagi secure boot. So kita akan ambil 64-bit. Kita tunggu sebentar. Okey, ambil masa sikit. Gantung kepada spek model PC kita. So kita biarkan dulu sementara untuk dia install ke semua. Okay, now kita punya Windows 11 dah ready. So kita akan pergi kepada next. Sekali lagi, installer ni ditandakan sebagai install Windows 10, tapi installation ni adalah installation Windows 11. So klik and klik install now. Ambil masa untuk proses ni, tunggu, dan nanti kita akan sambung lagi. Okay, next part ialah kita akan pilih Windows yang kita nak. So Windows 11, saya dah cakap dah, tadi installer adalah Windows 10. Tetapi bila kita sampai ke installation, dia akan tukar menu kepada Windows 11. So ini adalah semua Windows 11 yang kita ada, yang terkini daripada official website Windows 11. Dan memandangkan spek ni adalah spek home base, mana-mana yang Windows asal adalah home base, tak kira 7, 8.1, 8.0, 11, 10. Kalau dia adalah asalnya adalah home base, kita akan ambil sebagai home base. Kalau dia adalah Windows asal ialah Pro, kita akan ambil Pro. Dan dia ada banyak version-version lain lagi. So kita just ambil sebagai home base. Okay. Alright. Then kita buat accept the license, next. Okay. Then dekat bahagian ni kita ada custom, macam biasa installation. This is a SSD yang baru. Okay, SSD yang baru. Dan perhatikan dekat sini, kalau nak buat partition, you boleh buat partition. Ni very common, macam mana installation Windows 7, Windows 8, Windows 10 yang sebelum-sebelum ni. Just klik new and klik apply saja. Space pun kecil, nak buat partition pun kalau 120GB tak digalakkan lah. And then kita klik next and tunggu sehingga selesai. Okay. Dan durasi video ni supaya tidak terlalu lama, kita akan sambung selepas ni. Okay. Dan yang pastinya kita kena tunggu sehingga semua installation ini selesai. Dan installation ini sekali lagi saya beritahu ialah installation Windows 11 latest. Okey, sekarang ni installation dah siap. Bila dia akan minta restart, anda boleh restart atau biarkan saja. So installation akan loading pada peringkat kedua, installation Windows 11. So anda kena biarkan dulu untuk seketika. Okey. Dan biasa proses ni ambil masa dan beberapa kali juga dia akan restart dan restart. Sama seperti anda yang install Windows 7, sama seperti anda install Windows 10. Windows 8 pun sama. Ini sekarang dia adalah Windows 11 dalam PC Dell Optilex. Dell Optilex, which diagnosis result dia adalah tidak berjaya untuk install Windows 11. So dia masih lagi dalam proses untuk loading setting-setting driver. So kita akan biarkan dan kita akan sambung video selepas ini. Okey. Sekarang akan ada pada logo ini. So logo ini tunggu seketika. Dia akan buat loading. And kedudukan kita adalah Malaysia. So tak boleh tekan M. Saya tak tahu kenapa. Daripada hari itu lagi
Nak tekan M tak lepas. Okay, this is a Malaysia. So klik yes. First content dekat dalam YouTube yang install from scratch. Okay, so tunggu hingga selesai. Kita sambung video selepas ni. Kita sambung sekali lagi. Kita sedang buat installation Windows 11, iaitu Dell Optalex 745 dengan kekuatan SSD 120GB, dan mesin ni adalah 2GB RAM sahaja. Dan kita dah masuk ke fasa di mana kita nak tentukan balik jenis layout keyboard kita, iaitu US, and just click yes. Dan anda boleh klik skip sebab tak perlu secondary keyboard layout. Skip saja. Okey, tunggu lagi. Beginilah kita akan tunggu dan sabar sehingga dia masuk ke menu-menu seterusnya. Pada bahagian ini anda kena pastikan sama ada internet connection anda adalah berasaskan wire LAN connection ataupun Wi-Fi connection. Pastikan ialah connection yang kuat. Kalau anda guna mobile, hotspot dan sebagainya, sila pastikan ia telah terpasang dengan PC ataupun laptop anda. Okey, bahagian ini seterusnya anda barulah boleh klik pada butang next. Okey, suka cerita saya nak maklumkan bahawa anda mesti ada email, dan saya cadangkan email itu ialah daripada mana-mana provider di bawah Microsoft.com. Macam saya akan menggunakan Hotmail saya. Okey. Okey, ini tunggu untuk check update. Dan saya try untuk ada dua nama, Faizal dan Isa, dua perkataan, tak boleh. Tak boleh tekan button next. Satu perkataan saja, tak boleh ada space bar in between. Kalau anda nak kena ada dua karakter, so mungkin anda kena guna uppercase, lowercase, ataupun mungkin underscore untuk menyambungkan dua nama. Tak boleh tekan next. Saya ingatkan tak boleh install. So just a moment adalah fasa terakhir installation bagi Windows 11. Sekali lagi saya nak beritahu, ini adalah PC lama Dell Optalex 745 yang tak ada TP 2.0, yang tak ada secure boot, dan bila dibuat diagnosis ialah berusia hampir 12 tahun. Berusia 12 tahun. So kita sedang buat instalasi Windows 11 dengan 2GB RAM dan dual core processor dan usia 12 tahun. Kita dah berada di fasa terakhir. Okey tuan-tuan yang dihormati sekalian, sekarang ini kita berada di fasa-fasa terakhir sebelum launching Windows 11 kita dalam PC. Sekali lagi, Dell Optalex 745 bagi yang baru masuk. Dan kita sedang buat satu email under Microsoft. So yang ini saya akan create email baru. Dan tuan-tuan boleh gunakan pada platform lain selain daripada PC yang sedang dibuat installation ni. Yang terbagusnya ialah anda boleh terus buat akaun yang mungkin anda sebagai pengguna baru. Okey. So saya sedang siapkan email baru bagi sahabat saya. Dia juga tidak ada email dalam Microsoft, ataupun senang cakap dia nak menunggu pun ambil masa. Jadi saya buat je satu email yang bagi dia boleh masuk, and saya besok labelkan pada dia. So bagi anda yang tiada email dalam Microsoft, sila buat anda Microsoft.com, pergi pada laman web and create email baru, and then kita akan update selepas ni. Okey tuan-tuan, kita dah buat satu email yang baru. Yang ini adalah pengguna yang baru. So saya akan createkan password. Setelah anda masukkan password, dan anda akan pergi pada bahagian account ni, what's your name, saya letakkan nama dan ada titik untuk kotak penama yang kedua. And seterusnya klik button next. Bahagian ini kita dah letakkan semua email dan sebagainya. So anda dikenaki untuk meletakkan tarikh lahir anda. So saya just letakkan. Okey. Yang ini pun bukan tepat pun. Alright. Okey, Microsoft sedang aktifkan akaun berdasarkan pada email yang baru tadi. Okey, bagi pengguna Windows 11, anda perlu ada email yang valid di bawah mana-mana produk Microsoft.com. Okey. Ini kita boleh create PIN untuk masuk. Biasanya 4 PIN angka yang anda kena create. So biasanya kena createkan PIN anda.
So saya akan letakkan satu pin kat sini. So selepas anda letakkan 4 pin 4 nombor pin. So kat sini boleh letak sama ada simbol dan sebagainya, nombor dan juga abjad, sama ada lower case and upper case. 4 pin sahaja untuk anda login kepada Windows 11 anda. Dan selepas anda dah letakkan pin dan confirm pin, anda boleh klik pada butang OK. Okey, pada bahagian ini kita dah masuk kepada choose privacy setting for your device. And pada bahagian ini kita tidak ada buat apa-apa kecuali tekan saja button next. Dan sekiranya anda baca untuk detail, anda boleh klik pada mana-mana bahagian yang anda rasa tidak mahu anda aktifkan, seperti location ataupun apa-apa perkara-perkara lain yang related dengan device ataupun perkara-perkara yang melibatkan ID dan sebagainya. So sekiranya tidak ada perubahan, anda boleh klik accept saja. Kita masih terus menunggu dan step by step yang sehingga selesai. Dan pada fasa ini adalah fasa-fasa terakhir sebelum activation Windows 11 dibuat. Okay, so let's customize your experience. Apa yang anda nak letak. Saya biasanya skip. Bagi kalau anda yang nak detail, mungkin anda boleh klik pada mana-mana bahagian ini. Okay, alright. So yang related, kalau PC ni ada melibatkan entertainment, anda boleh klik. Mungkin ada game sikit, atau guna untuk school, atau creativity, atau business, atau selain daripada business. Mungkin yang lain juga sama. Business ni mungkin tak ramai orang ada, tapi saya percaya yang kesemuanya mungkin ramai yang ada. Ada juga yang skip. Terpulang pada anda untuk aktifkan personalize supaya dia boleh letakkan setting pada Microsoft Windows anda. Yang ini banyak kepada desktop setting. Klik accept. Dan setting tu tadi boleh diaktifkan semula. Sekiranya saya tak pilih di sini, saya tak pilih di situ, anda boleh pilih semula. Walaupun installation telah disiapkan dan ia telah difinalkan. Jangan risau. So bahagian ini adalah backup file. Jadi backup file yang ada ialah server yang ada ialah OneDrive. Bagi OneDrive ni, bagi mereka yang membeli Microsoft Office 365 dengan bayaran RM275 setahun, anda akan mendapat satu cloud bersaiz hampir 1 tera, 1 TB. Tapi setiap tahun anda kena renewkan balik lesen anda RM275 setiap tahun untuk menggunakan original Microsoft Office 365. Anda juga kalau tak mahu membelinya melalui package combo Microsoft Office 365, anda boleh beli secara persendirian. Pergi kepada laman web Microsoft dan klik pada bahagian OneDrive, dan anda boleh beli OneDrive secara berasingan mengikut package yang anda nak. Mungkin daripada 100GB, 200GB dan yang paling tinggi, hinggalah kepada saiz yang lebih besar, dan bayarannya mengikut kepada saiz-saiz yang ada. Sekiranya anda tidak mahu backup, macam saya pengguna Google dan saya membayarnya Google, jadi saya akan mengatakan don't backup my file. So backup ni dia bukan umum, dia lebih fokus kepada benda-benda lain yang related dengan software anda, melibatkan data anda, melibatkan destination, storage, macam-macam. Kalau kita nak cerita pasal OneDrive ni, saya rasa tak tercover dalam proses installation ni. Ini merupakan package 365 berharga RM275 sekiranya anda nak beli yang original. Sekarang masalah dia ialah harga dah naik, harga dah naik 359. Saya cakap 275 tu, sekarang dah jadi 359. Harga baru 1 tera. Berarti harga yang saya bagi tu harga lama. Maaf tuan-tuan semua. Okay, saya tak try for free, and saya tak perlukan juga sebab kita ada installation kita sendiri. Klik no, thanks, dan tunggu hingga selesai. Biarkan saja, dan proses akan pergi kepada satu loading seperti ini. Sekiranya anda telah sampai ke skrin berwarna biru-biru seperti ini, maka anda sebenarnya boleh dikatakan hampir 99% telah berjaya untuk buat installation Windows 11 pada PC ni. So ini kita panggil ini garisan penamat lah bagi proses installation kita daripada awal tadi. Sekiranya anda berada pada situasi ini dan juga paparan skrin seperti ini, maka anda berada 99% instalasi itu, dan ia telah menghampiri kejayaan lah. Sekiranya anda tak sampai ke sini, mungkin ada masalah-masalah teknikal yang lain. So seterusnya anda dah berada pada paparan ini. Sedikit masa lagi anda akan masuk ke Windows 11 anda. Okey, biarkan saja, dan selamat datang ke Windows 11
dengan PC Dell Optilite 2GB RAM, dual core system. Cuma kita upgradekan juga hanyalah SSD saja 120 yang baru. Kita telah berjaya install Windows 11 di dalam PC yang sebenarnya kalau kita buat diagnosis reject mentah-mentah. So inilah dia video untuk menunjukkan bahawa tanpa TPM 2.0 secure boot dan juga analisis yang mengatakan PC lama 12 tahun, anda masih lagi boleh install Windows 11. Sekian dulu untuk video ni, dan saya akan letakkan detail sekiranya siapa-siapa yang nak membeli installer. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum.